tafarrud, iaitu tafarrud yang pertama panggil tafarrud fardun mutlaq, semata-mata seperti hadis innamal a'malu binniyat. Sahabat seorang ambil pada Nabi, tabi'in seorang ambil daripada sahabat, atba'it tabi'in pun kazalik. Dan fardun nisbi, fardun nisbi. Hak ni makna kata kita buat misal membawa datangkan contoh di dalam pengajian kita sebelum daripada malam ini tentang kitab Mustalahul Hadis. Maka siapa berasa kata nak kembalikan ilmu itu, maka hendaklah dia rajakkan rakaman itu di dalam majlis. Bebas kepada semua orang Islam, kita boleh ambil istifadah, ambil faedah daripadanya. Mudah-mudahan kita jadi berasa tenang hati dalam arti kata kita nak terimanya ilmu hadis daripada mana-mana orang pun, ada mengajar baik, ada seru pendakwah, khatib, imam, siapa sahaja pun. Jadi kita ada qawaid. Terutama niat saya ni iaitu kepada pelajar-pelajar kita, daripada anak-anak murid kita, saudara-saudara kita, boleh bantu mereka mengaji di luar-luar negara, di Timur Tengah, di negara-negara bombing anbiya. Mereka itu boleh ambillah sikit sebanyak sebagai pembukaan ilmu kecil-kecil, halus-halus sebagai asas untuk kita titi naik lagi jadi ilmu pengetahuan yang jadi kemah lagi, kukuh lagi. Pasti kita kena mengaji sikit-sikit. Itu adalah tujuan asal. Kita buat itu, kita wakafkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakafkan ilmu pengetahuan ni kepada umat. Terutama umat bahasa kita ni. Bangsa kita, bahasa kita ni lah. Kerana itu adalah kewajipan kita sebagai orang mengaji. Kita seolah kata tahu kata bebanan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tu macam mana. Maka nas'alullah Subhanahu wa ta'ala al-qabul lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala harap Tuhan itu terima qabul apakah amalan yang kita buat itu. Sama saja di antara orang mengaji dan orang mengajar supaya tu. Pada malam ini insya-Allah kita ikuti bersama dengan kitab tu, iaitu soalan yang ke-152. Dekat nak habis dah kitab ni pun insya-Allah, iaitu As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Dekat nak habis. Kemudian kita nak tengok pula lah kitab yang kedua tu, kitab gapo. Sebab kata Syarah Ilalil Hadis itu dia adalah yang pertama darajat dia tu satu lagi tinggi sikit lah. Seolah kata kita kena ngaji susung sikit lagi. Belum daripada kita nak lakah ke situ tu. Mana kata kita kena mengaji adalah sikit-sikit lagi daripada kitab-kitab. Nanti kita tengok nak masuk kitab gapo. Nanti kita pakat tengok, pakat kita show mari, tulis di bawah ni pun tak apa. Lagu mana, tapi saya rasa kata mukarrah saya ni, mana kata cara kita ni ya ada dah. Atur hak guru kita atur. Yang mereka itu terbiahkan kita tubik mari, maka kita nak ambil cara itulah. Mari kita sambung pula mengaji di tempat kita. Mudah-mudahan kita tubik jadi seorang yang reti, ahli ilmu. Mudah-mudahan kita harap kata dia tu boleh ganti pula. Ganti pula alim ulama kita, dan boleh ummah manusia itu ambil faedah daripadanya. Soalan 152. Ma ma'na kulli min istilahatil atiyah. Apakah makna tiap-tiap daripada istilahat al-atiyah yang berikut? Macam mana? Tengok insya-Allah taala kita pakai ikuti bersama. Yang pertama perkataan dia kata al-i'tibarat. Al-i'tibarat. I'tibar mufrad dia. Al-i'tibarat makna kata jamak lah. I'tibar ni kalau dalam bahasa kita ni makna wak kira. Makna berguna. Itu makna i'tibar pada asal. Akan tetapi kita akan tengoklah gapo makna dia dengan cara detik
dengan cara halusi itu dalam ini ilmu pengetahuan, nanti kita akan ikut bersama. Yang kedua, al-mutaba'at. Al-mutaba'at. Mutaba'at mana ikutan. Mana ikut, mana ikutan. Pada asal tu, kita faham gitu dulu. Yang ketiga, asyawahidu. Saksi lah. Penyaksi. Penyaksi. Itu makna syawahid. Jamak daripada syahidun. Tu jamak daripada syahidun. Kalau gitu jawabnya, orang tanya, itu soal. Kita ni makna kata darajat tinggi dah lah kita ngaji ni. Sebab masalah hadis ni, cara ulama kita nak ajar kita ni, makna kata kita nak faham kata dia tu duduk darajat mana, kita kena reti. Sebab di sana kita reti dah kata hadis ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Juga hadis sahih, ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Ada sahih li ghairihi. Jadi malam ni wasal letih lah sikit. Kerana banyak madah dah ngajar akidah tu dengan nak murid tu. Tapi tak apalah, kita sabar dengan sikit lah. Letih sikit hari ni. Banyak madah dah, pagi tadi, zuhur tadi, asar tadi. Tapi tak apalah, hak ni hak umum. Hak ummah umum. Yang jawabnya al-jawab al-i'tibarat. I'tibarat ni makna gana je kata. Hiya, iaitu amaliyatul bahs an atrafil hadithi wa turuqihi wa alfazihi. Itu makna al-i'tibar. Al-i'tibarat di sisi ahli hadis ni makna kata satu perkerjaan bahasan. Satu perkerjaan bahasan atau pembahasan daripada apa bahas? Daripada atraf. Atraf jamak daripada tarf. Tarfun bermakna juz'un. Makna juz'. Menepati kata al-ajza'. Makna kata hadis kita ni ada juzuk dia, okay? Ada mata dia tu dalam mata tu ada beberapa juzuk dia, juzuk rangka-rangka dia tu. Itu makna atraf. Atrafil hadis. Ya, ada satu kitab nama Tuhfatul Ashraf bi ma'rifati atrafil hadis. Bagi Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala. Daripada juzuk-juzuk hadis dan turuqihi. Turuq jamak daripada tariq, mana jalanan. Jalanan-jalanan hadis dan lafaz-lafaz hadis. Hak Nabi tutur dengan lidah asy-syarifah tu mana lafaz hadis. Alfaz jamak daripada lafzun. Lafzun makna kata satu perkara yang mengandungi di dalam perkara tadi itu huruful hijaiyah. Huruf al-hijaiyah. Kalau kita ngaji di dalam ilmu an-nahw, ya rayak mari siap dah lah. Sautun mustamilatun ala hurufil hijai tu kan. Tu makna kata huruf. Maka i'tibar di dalam ilmu hadis ni hak tu lah makna. Makna pembahasan wak kajian tentang juzuk-juzuk hadis, lafaz-lafaz hadis dan jalan-jalan hadis. Tu. Dia buat kerja ni, alim ulama. Apa kita kena ngaji? Sebab kita nak reti sebagaimana ulama kita nak ajar kita reti. Kita orang awam, awam jadi gano. Kita nak reti. Awam daripada orang awam ni lah nak naik jadi orang alim. Tak ada orang kita tu baik mari alim selalu. Tak gitu. Dia kena usaha. Gi akakkan diri. Itu makna al-i'tibarat. Yang kedua, al-mutaba'at. Apa makna mutaba'at? Mutaba'at ni mutaba'at di sini ni dia wari dengan ta'rif bil ish bil taksim ya kata. Wari ta'rif dengan pesim pembagian. Tetapi ta'rif bil had kita nak tengok. Mutaba'ah ni jamak dia mutaba'at jamak daripada mutaba'ah. Mana ikutan. Gapo mana mutaba'ah kita faham? Iaitu muwafaqatur rawi li ghairihi fi riwayatil hadis muayyanah. Ataupun hadis muayyan. Makna muwafaqah. Muwafaqah makna sepakat. Sepakat ke apa? Sepakat orang riwayat hadis. Muwafaqatur rawi. Makna muwafaqah seseorang riwayat hadis li ghairihi, lain daripada dia. Pada riwayat hadis yang tertentu. Lah mana? Masalan
Orang royak hadis jalan ni pertama namanya Muhammad. Orang royak hadis juga seorang tu orang yang kedua. Daripada jalan ni dia tu seorang tu nama Zaid. Maka di antara Muhammad dengan Zaid itu dia jadi sepakat. Sepakat lagu mana? Sepakat meroyakkan hadis yang tertentu daripada dua orang. Itu makna muwafaqah. Itu makna mutaba'ah. Dah tadi kita setelah lagi insya-Allah kita akan bawa misal mari jadi jelas sikit. Dengan syarat bahawa berlaku tadi itu berlaku nak jadi mutaba'ah ni kena berlaku lagu mana? Li ghairi sahabi. Berlainnya sahabat. Makna kata bukan sahabat, maaf, bukan sahabat. Orang lain bawah pada sahabat. Tu. Allazi yarwil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat hadis tu daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Ka'an seumpama mana? Ka'an taqa' lit-tabi'in. Seumpama berlaku di tabi'in ataupun bawah daripada tu. Itu makna masalah mutaba'ah. Jangan sahabat. Kena tabi'in. Orang bawah daripada sahabat. Kalau gitu, nak misal nampak sikit. Dalam kitab ni, dia tak wari misal. Tak apa, kita pergi tengok dalam misal hak lain pun tak apa. Gitulah kerja guru kena cari misal wari boleh supaya nak tahu kata rupa dia semacam mana. Rupa dia bahawa seumpama kata meriwayatkan hadis. Hadis tu diriwayat daripada jalan ni Abdullah ibni Umar. Ambil daripada Abdullah ibni Umar. Dia ambil itu Nafi'. Nafi' ni makna kata maula dia lah. Maula ni makna kata orang yang Abdullah bin Umar tu memerdekakan. Rupa gitulah, tak panggil hamba. Hamba ni panggil dengan Tuhan. Sebenarnya hakikat tu nak gigit tu lah. Makna kata orang merdeka tu. Baik. Itu jalan pertama. Nampak tu tak? Makna kata Nafi' ambil hadis daripada dia Abdullah bin Umar. Kemudian muwafaqahkan hadis hak Abdullah bin hadis riwayat hak Nafi' daripada Abdullah bin Umar itu oleh Salim. Oleh siapa? Oleh Salim. Salim ni dia. Salim ni anak Abdullah, anak Umar. Ia pun riwayat juga hadis itu daripada ayah dia. Maka dipanggil lagu tu panggil mengikuti, makna muwafaqah oleh Salim akan Nafi'. Tu makna Nafi' tu bukan sahabat, Salim ni bukan sahabat. Kalau kita orang ngaji hadis ni, apabila kita dengar kata Salim an abihi an jaddihi, pegana Salim apa tu? Salim haddatsana Salim an abihi an jaddihi. Telah mengkhabar akan daku oleh Salim daripada ayahnya, daripada ayahnya daripada neneknya. Mana kana? Mana Salim itu cucu Sayyidina Umar ibn Khattab al-Adawi. Abihi itu ayah dia tu Abdullah. Jaddihi kena pada Umar. Tak payah lah. Jadi kita segera faham dengan sekaligus ya gitu. Nampak tak? Segera faham dengan sekaligus tu umpama tu. Baik. Itu nak kita faham jadi jelas dulu. Kata gapakah makna tabi' ni? Mutaba'ah ni gapo? Bahasa kita tak apa makna ikutan. Tetapi bahasa hak yang dikandakkan di dalam istilah ulama hadis ataupun ulama mustalahil hadis lah mana? Tu makna kata sebagaimana kita merupakan tadilah. Merupakan tadi. Apa faedahnya? Faedah mutaba'ah ni faedah gapo? Faedahnya faidatuhu, faedah dia tu nak mengakadkan kepelekan, nak mengakadkan gharabah. Jadi pelik. Jadi pelik seolah kata lafaz ni seolah kata ada kepelekan sikit. Pelik terkadang kita tak pernah dengar. Pelik terkadang kita tak pernah tengok. Ya ada banyaklah. Maka apabila ada bantuan mari, mutaba'ah ni mana bantuan ikutan mari, seolah kata terangkat benda gharabah tadi itu daripada lafaz dia. Seolah kata ilmu mustalahil hadis ni ilmu yang halusi sekali nak periksanya perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Tak ada ilmu ni dalam agama yang lain. Nampak tak tu? Dalam agama yang lain tak ada. Dengan itu kita sebagai orang Islam kena reti masalah ni. Kerana ni ilmu kita.
Kenapa kita nak membelakangi akan ini ilmu sedangkan dia tu adalah pesaka daripada ulama al-Islam kepada kita. Syaraf. Mulia kita reti akan ini ilmu. Orang yang paling membelakangi akan ini ilmu, orang itu adalah tak kenal kata qimah. Harganya ini ilmu ni, keamasan yang ditinggal mari oleh alim ulama kita kepada kita ni, kita tak tahu. Itu adalah suku lah nah. Itu adalah suku. Itu makna al-mutaba'at. Jamak daripada mutaba'ah. Berapa bahagian mutaba'ah ni? Tengok dalam kitab tu, muka 60 ni, soalan 152 tu. Tanqasimu ila qismain. Bagi ia, makna mutaba'at itu kepada dua bahagian. Bagi pada dua bahagian. Pertama, bagi pada dua bahagian. Pertama, satu panggil mutaba'atun tammah. Bantuan yang sempurna. Ataupun ikutan yang sempurna. Boleh kita nak tafsir belakang gitu. Nampak? Tu rupa gitu. Wa dhabituha, dhabit dia, makna ta'rif dia, ayyashtarika ar-rawiyani fi syekh. Makna jadi berkongsi dua orang rawi pada seorang syekh. Apa dah tu? Pada seorang gapo? Pada seorang syekh. Pada seorang syekh. Makna kata ia guru tulah. Di antara dua orang ni guru tulah. Ada tak? Banyak. Ini Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i al-Imam ni mujtahid mutlaq ni, makna dia ni periksa dulu hadis. Kalau sah bila daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya gantung waktu berhukum daripadanya. Sebab tu apabila kita mutalaahkan kitab-kitab imam, beberapa perkataan dia kata iza sahhal hadis laqultu bihi. Apabila hadis tu sah, nasihat aku ambil hukum daripadanya. Berapa tepat? Dia pesan pada Imam Ahmad, anak murid dia Ahmad, kalau menjumpa hadis sahih, royak kaku hati, aku nak buat dalil. Seolah kata dia tegakkan hadis dulu, bina akan hadis tadi itu jadi sahkah dulu, baru bina hukum atas hadis. Tak serupa. Di antara orang gatung dengan orang tengok tempat nak gatung dulu, dengan gatung dengan tak tengok, sama tak? Tak sama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia rayak, misal ni nak misal, rayak daripada Malik Ibn Anas, guru dia. Guru Imam Malik tu, Imam Malik tu kitab Muwatta' tu. Nah, Muwatta' tu kita duk dengar mari, duk baca mari, duk mengaji mari. Tak, Muwatta' yang ngapa dihaluh lagi. Lepas pada mengapa Quran, mengapa Muwatta' ni lah pula. An Abdullah ibn Dinar. Makna kata Imam Malik ambil daripada Abdullah ibn Dinar. Nampak? Ambil daripada Abdullah ibn Dinar ni rupa mutaba'ah tamah. Penyokong yang tam, sempurna. Daripada Umar, Abdullah ibn Dinar itu ambil daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni pia, iaitu Umar bin Khattab lah, khalifah yang kedua tu. Akan satu hadis. Hadisan satu hadis. Lalu riwayat Imam Asy-Syafi'i ini tafarrada bi kalimatin aw jumlatin minal matni an ashabi Malik. Makna kata riwayat Imam Syafi'i wa'ri ini dia memperasingkan satu kalimah ataupun ada jumlah di dalam matan hadis tadi itu daripada ashab, mana pengikut Imam Malik. Lagu mana? Rupa nak win apa? Nak win apa rupanya gini. Maknanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang ngaji, yang sempat belajar dengan Imam Malik Ibn Anas. Memang. Dan Imam Malik Ibn Anas, adakah dia tu seorang sahaja anak murid? Tidak. Dan Imam Asy-Syafi'i i'tibar, kata dia itu anak murid. Kira kata dia tak murid bagi Imam Malik Ibn Anas. Akan tetapi dia itu apabila sampai pangkat mujtahid mutlak, haram di atas diri dia nak ikutnya pendapat Imam Malik. Dia kena ambil hukum daripada Alkitab wa Sunnah mubasyaratan. Hak dia nak taklid tak boleh. Ada pun anak murid bagi Imam Malik hak tak sampai darajat mujtahid mutlak tadi itu dipanggilkan ashab, pengikut dia, pengikut bagi Imam Malik.
Tu rupa nak kita faham. Ashab mana gano, anak murid mana gano, kita kena faham. Otak kita kena faham situ. Nah, faham sini ini adalah keistimewaan kemegahan dalam agama kita. Lain daripada ni kita dah pergi ambil otak kita, dah pergi bubuh benda hak bukan-bukan tu, dia tak ada faedah. Tak ada faedah bagi kita. Kita dah sebut alim ulama umpama ni rahmat sekarang duk turun. Walaupun kita ngaji dalam keadaan baru gini pun rahmat duk turun. Rahmati wasi'at kulla syai'. Tu ya lagu tu. Kenapa? Kerana kita kasih pada as-salihun, salah satu daripada ibadatul qalb. Ibadat hati tu. Tiba-tiba hak Imam Syafi'i wari hadis daripada Imam Malik ni ada kalimah atau perkataan yang jadi tak serupa dengan ashab dia, pengikut Imam Malik tu. Nampak tu tak? Tu. Lalu ni rupa nak waktu baik mutaba'ah tamah ni rupa lagu mana? Kita kena hipungkan riwayat. Hipungkan riwayat semua ashab Imam Malik tadi itu waktu baik mari. Khijah jadi khijah. Berapa orang rakyat hadis ini daripada Imam Malik? Hak yang tak serupa hak Imam Syafi'i rakyat ni, waktu baik mari ada 9 orang ke 7 ke 8 katalah. Maka didapati salah satu daripada anak murid Imam Malik riwayat daripada Imam Malik dengan apa? Dengan jumlah seumpama apa yang diriwayat yang dibawa datang oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka lagu tu lah orang panggil mutaba'atun tammah. Mutaba'atun tammah. Tu mutaba'ah tammah. Untuk apa tu mutaba'atun tammah? Klik pada masalah saat ni, iaitu faedah dia nak royak kata riwayat Imam Syafi'i wari ni bukan gharabah. Apa makna gharabah? Bukan makna jadi pelik, perasing tu baik, bukan. Bahkan ada pembantu daripada ashab Imam Malik sendiri royak supaya Imam Syafi'i royak. Rupa lagu tu panggil apa tu? Mutaba'atun tammah. Mutaba'ah tammah. Ini kita nak kita faham. Nampak tu tak? Ini nak kita faham. Itu satu daripada kata mutaba'atun tammah wa dhabituha ay yashtarika rawiyan fi syekh. Ya, yashtarikan. Mana anak murid Imam Malik yashtarikan fi syekh. Mana Imam Syafi'i pengaji dengan Imam Malik. Anak murid Imam Malik ni pengaji dengan Imam Malik. Gitu rupa dia. Kamar dia kita nak panjangi hak ambo royak lagu ning ni kita bila kita nak boleh hasilkan ilmu pengetahuan tu sungguh. Tok guru tak royak habis. Iyak kita jadi guru royak habis licin kepada anak murid jangan. Kadang kita sebagai orang Melayu ni suka nak orang royak belaka dengan kita tak ada usaha gapo. Ni bukan. Ini manhaj jalan ni yang tak berjaya dalam hidup. Guru saya ni yang ngajar, masa dia ngajar, dia royak apa yang dia nak royak, kemudian dia taruh kerja kepada anak murid, suruh cari, suruh bahas. Sebab tu tubik jadi orang. Dia hajar jadi susah. Orang kita kalau hajar jadi seni, tak jadi seni. Dia tak tubik natijah. Dia kena hajar susah. Susah apa? Kerana nak boleh hasil daripada susah itu, kalau bahasa siapa panggil bodrian. Bahasa Melayu kata, bolehnya pengalaman daripada cara kita itu mengusahakan sendiri. Gitu. Cara ngaji begitu, kerja begitu, nak berjaya begitulah. Kena turun tangan. Kena pergi cari dalam kitab. Tok guru banyak kata, ni kitab ni sebut gini. Tapi mana? Kita lah pergi cari. Kerja kita. Pas di mana? Kita nak pergi jumpa apa hak saya sebut sana ni. Apabila kita kembali mata kita kepada kitab-kitab syarah hadis. Kitab-kitab syarah hadis. Seperti seumpama kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi syarah. Seperti kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar syarah. Imam Badruddin Al-Aini syarah. Nah, sebagai Umdatul Qari. Ataupun Irsyadus Sari. Ataupun syarah Bukhari bagi Ibn Battal. Ataupun syarah Bukhari bagi Ibn Rajab Al-Hambali dan sebagainya. Banyak lagi. Aunul Ma'bud, Tuhfatul Ahwazi. Tak gitu. Banyak hak syarah-syarah kan. Apa nama? Sunan-sunan ataupun sahih, kitab-kitab sahih. Di situlah kita didapati. Ngerti? Sini. Ya gitu cara dia. Saya nak rayak tu boleh nak rayak. Akan tetapi tak. Ilmu ni kena
at-tadarruj. Maknanya satu tangga ke satu tangga, satu ke tangga, satu tangga. Sebab apa? Kalau kita mudah berdoa, tak tubik natijah. Tak tubik apa? Tak tubik natijah. Baik. Itu makna kata mutaba'atun tamah wa dhabituha yashtarika ar-rawiyan fi syekh. Satu. Yang kedua, mutaba'atun qasiratun. Mutaba'ah qasirah. Qasirah ni pendek. Hak tadi sempurna ni pendek. Mana bantu juga tapi bantu sekerat. Kita tidak bantu sekerat saja, bukan bantu semua. Dhabituha ta'rif yang umpama mana? Ayashtarika ar-rawiyan fi syekhi au man ba'dahu. Makna kata mutaba'ah hak qasirah ni dia tok guru tula juga. Dua orang tu tok guru tula. Tapi tok guru hak mana ni? Syekh. Guru bagi guru. Guru bagi guru macam mana? Takut tak faham? Guru bagi guru ni masalan. Misal kata. Nak misal je ni. Misal kata kita anak murid bagi Imam Al-Bukhari. Misal kata. Tak? Muhammad dengan Zaid ni anak murid Imam Bukhari. Tamam? Kemudian Bukhari ni ada guru tak? Memang ada guru. Humaidi ke siapa ke? Nampak tak tu? Baik. Jadi Muhammad dengan Zaid tadi itu dia musyarakah. Musyarakah mana kata qasi. Guru tula. Pia guru bagi guru. Makna kata dia itu anak murid bagi guru Imam Bukhari juga. Sungguh yang ngaji dengan Bukhari, tapi dia sempat dengan guru bagi Bukhari. Heran tu? Tu cara dia. Tu rupa lagu tu. Au man ba'dahu, ataupun mereka selepas daripada tu guru lapisan yang ketiga. Tadi tu lapisan yang kedua, guru lapisan yang ketiga. Ada lagi. Kerana di antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim kalau kita tilik pada sanad dia nak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni orang, 5 orang. Ada sulasiyat. Sulasiyat mana kata daripada guru Bukhari ni, Bukhari sampai ke Nabi 3 orang. Ada ikut lagu tu. Ni hak orang hak duk main dalam media hadis tu ya tahulah. Kata dekat, ni jalan ni dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 3 orang. Ada. Dalam Bukhari, dalam Muslim ada. Dalam Musnad Imam Ahmad pun ada. Orang duduk dalam media ni makna kata dia nak mendekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kau dekat dengan Nabi, mana kau mulia dia, kau atas darjat dia. Ya gitu cara. Nampak lagi rupa tu? Rupa kita nampak dah kata ayashtarikar rawiyan fi syekh au man ba'dahu, ataupun mereka selepas daripada tu. Misal pula nak misal we nampak. Nak misal pula ni. Kita tengok. Dia kata misal nak misal, hak mudah nak we kita faham. Supaya gapo ni misal gini nak we kita mudah nak faham. Mudah nak faham ni, lah apabila kita faham dah tu, kita boleh pakai dah lah. Kita ambil bahar hak kita faham tadi itu, kita pergi pakai tempat hak lain. Sebab tu misal ni kena tetap duduk dalam tubuh satu. Supaya dengan alat mengira tu lah. Alat mengira 2 campur 2, 4 campur 4, lagu mana jadi. Gitu. Dia kata umpamanya telah meriwayat oleh Imam Asy-Syafi'i daripada Malik. Malik tu ambil daripada Abdullah bin Dinar. Misal tadi. Abdullah bin Dinar tu ambil daripada Umar akan satu hadis. Maka memperasingkan, makna kata Imam Syafi'i itu royak lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah dalam mata tadi itu tak serupa dengan siapa? Dengan puak-puak pengikut bagi Imam Malik. Sebagaimana kita royak tadi di dalam Mutaba'ah Al-Tammah. Maka tidak didapati. Dia bahas tengok, bahas semula ulama kita bahas, maka tidak didapati daripada anak murid Imam Malik yang meriwayatkan akan itu perkataan ataupun itu jumlah daripada Imam Malik. Akan tetapi dapati lain daripada Imam Malik tadi itu meriwayat daripada Abdullah bin Dinar. Makna kata Imam Malik tak ada riwayat, tapi anak murid bagi Abdullah bin Dinar, nampak tak tu? Abdullah bin Dinar ni pia tok guru bagi Malik. Tok guru bagi Imam Malik. Tengok hak Imam Syafi'i waris hadis tadi itu
Daripada Imam Malik melalui Abdullah ibn Dinar, melalui dia tu sampai kepada Sayyidina Umar ambil sampai ke Nabi SAW. Lafaz Imam Syafi'i wari ataupun kalimah yang Imam Syafi'i wari tu tak ada siapa pun riwayat daripada Imam Malik dengan itu perkataan ataupun itu lafaz, tak ada. Tetapi bahas gi mari didapati pia anak murid sama anak murid. Mana kata anak murid hak lain daripada Imam Malik. Anak murid bagi siapa? Anak murid bagi Abdullah ibn Dinar. Tilmiz Abdullah ibn Dinar. Lain daripada Imam Malik. Lah mana? Tu. Dia royakkan daripada, dia royakkan lafaz tadi itu. Dia royakkan lafaz itu serupa dengan Imam Syafi'i royak. Jadi musyarakah guru atas. Guru bagi Imam Malik dah lah. Musyarakah sanu. Maka rupa lagu tu orang panggil gapo tu? Orang panggil kata ikutan yang qasirah. Ikutan yang qasirah, mana bantuan yang qasirah ulama tak. Bagi Imam Asy-Syafi'i. Pun gitu pun nak royak kata Imam Syafi'i wari perkataan ataupun jumlah tu tak ada jadi perasingkan daripada orang semua. Tak ada pada aku lafaz ni. Tak. Nak akad gharabah juga. Sama ada tamah, mutaba'atun tamah ataupun mutaba'atun qasirah, kilahuma li raf'il al-gharabah 'anil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak akadnya kepelekan daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rupa nampak lagi tu? Tu adalah rupa dia. Kemudian turun dalam kitab tu, muka 67 tu. Asy-syawahid. Gapo mana syawahid? Syawahid mana kan? Dia kata hiya ayyakuna ma'na al-hadis mawjudan fi hadisin akhar. Syawahid ni makna kata bahawa adalah makna dalam hadis ni. Hadis ni ada bahawa adalah makna hadis itu didapati dalam hadis yang lain. Misal kita kata hadis riwayat hak Imam An-Nasa'i masalan. Hadis riwayat hak Imam An-Nasa'i masalan. Darajat dia itu tak sampai kepada makbul, tak sampai ke hasan, tak sampai ke sahih. Misal kata. Kalau nak tilik pada gapo? Tilik pada sanad dia tu, tak sampai. Cuma ulama yang tengok pula lafaz yang ada di dalam ada dalam Sunan An-Nasa'i didapati kata dia ada makna dalam Bukhari, ada makna dalam Muslim. Makna dalam Bukhari, makna dalam Muslim membantukan ke apa? Membantukan lafaz hadis yang ada dalam An-Nasa'i. Rupa lagu tu dalam ilmu hadis panggil apa tu? Orang panggil syahid. Orang panggil apa? Orang panggil syahid. Jamak je syawahidun. Cuma ulama kata wal jumhuru yashtaritun tu ay yakhtalifa as-sahabi. Tapi jumhur itu dia meletakkan syarat bahawa kena menyalahi sahabat. Sahabat lain-lain. Sahabat ada dalam Bukhari, orang lain. Sahabat ada dalam An-Nasa'i, orang lain. Barulah rupa lagu tu dinamakan syahid. Saya nak bagi misal satu. Syekh tak ada bagi misal sini. Tapi masa duk ngaji, Syekh bagi lah. Syekh syarah tu. Maka kita ambil pada dia selalu. Mari kita tengok dalam Bukhari. Dalam Bukhari, hadis rakam 552. Tengok. Siapa dia ada Sahih Bukhari, itu anak-anak murid pelajar semua tu, kena ada lah Sahih Bukhari, pergi beli. Kena ada. Hak duk luar negara tu, alhamdulillah hak tu ada belaka dah. Hak tak ada tu beli, pakat beli. Beli hak sebuah apa baik, beli hak sebuah seni. Beli hak sebuah tu seni. Beli hak tahqiq itu molek. Mustafa Bura pun tak apa. Dia ada syarah.
dengan cara ringkas. Ataupun beli hak Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Molek juga. Banyaklah daripada cetak ke tu banyak. Saya tu ada beberapa cetak ke lah. Hak ni hak cetak ke Darussalam Riyadh. Cuba kita tengok pada hadis rakam 552. Hadis 552 tu. Tu hadis dalam Bukhari. Hadis kata kana? Tengok sini nah. Hadis kata kana? Babu ithmi man fatathul asru. Berdosa mereka yang luput semaya asar. Orang tak semaya asar luput. Semaya luar waktu. Hak tu. Tu jaga nah, kita tu jaga. Lalu kita tak ada nak pergi situ, nak pergi pada bahasan hadithiyah. Makna dia tu tepat syarah hadis ni lah. InsyaAllah ta'ala bak dia tu. Tu bak dia. Dia katakan hadatsana qala wa bisanadi ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah ibn Yusuf. Ni guru bagi Imam Bukhari ni. Qala akhbarana Malik, telah mukhabar akan daku oleh Imam Malik, an Nafi' daripada Nafi', an Abdullah bin Umar daripada Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Bukhari, berapa orang ni? Tok guru dia nama Abdullah bin Yusuf, seorang. Malik seorang, Nafi' seorang, Abdullah bin Umar seorang, 4 orang. Daripada Bukhari, 4 orang ni tok guru dia sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi dia tu orang kelima. Hebat ah. Hebat. Alhamdulillah hebat. Masya-Allah hebat ni. Nah, masa kita duk ngaji Bukhari ni dengan guru kita Majalisut Tahdis, Allahu akbar. Dia syarah dengan cara molek. Bersanad siapa sambung kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sanad masya-Allah dia tu banyak ke sanad dia daripada tokoh aimatus salaf saja. Salah naik. Hak khalas ada hak khalas ada. Kita ada hak ni pun ada, hak tu pun ada. Alhamdulillah didapati. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda katana, "Alladhi yafutuhu salatul 'asri fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Mereka yang luput semaya asar dalam waktulah, maka seolah kata dia itu dibinasakan ahli dia ataupun harta dia. Seolah gitu. Maka ini orang panggil apa ni? Orang panggil hadis Bukhari. Tentang apa? Tentang dosa orang tak semaya asri. Tak gitu? Ini misal. Misal apa ni? Misal syahid. Misal syahid. Tiba-tiba kita tengok dalam mujtabah. Tengok dalam mujtabah, yakni Sunan An-Nasa'i pada rakam 478. 478. Cuba kita tengok. 478. Tengok. Kita nak misal masalah gapo ni? Masalah syahid. Hadis ni, ialah hadis dalam Nasa'i ni. Kita tengok pada rakam 478. 478. Dia katakan qala wa bisanadi ila al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala qala an-Imam An-Nasa'i akhbarana Suwaid bin Nasr. Ni guru bagi Imam An-Nasa'i. Qala katanya Suwaid tu, Amba'ana Abdullah ibn al-Mubarak. Telah mengkhabar akan daku oleh Abdullah ibn al-Mubarak. An Haywah bin Shuraih. Daripada Haywah anak Shuraih. Qala Haywah tu amba'ana Ja'far ibn Rabi'ah. Ja'far anak Rabi'ah. Kemudian anna Iraq bin Malik. Nama Iraq ibn Malik. Anak Malik. Haddathahu. Mukhabar akan dia. Katakan anna Naufal ibn Muawiyah. Naufal anak Muawiyah haddathahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Iraq dengan kaf bukan kaf, Iraq. Iraq. Anak Malik itu dia royak kata
tok guru aku nama Naufal bin Muawiyah, sahabatul jalil. Dia ni ada sahabat yang agung. Naufal anak Muawiyah. Dia kata aku ni dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kata kana, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Makna kata siapa dia luput semaya asar, maka seolah kata dia itu binasa harta dia dan ahli dia. Itu sekali lalu. Jadi nak royak gapo ni? Nak royak kata hadis ni hak ada dalam Nasa'i ni, makna dia ada dalam Al-Bukhari. Fardu kata hadis hak Nasa'i ni sanad dia beginilah. Tetapi ia sah pada makna. Sebab apa? Sebab ada syahid dalam Bukhari. Tapi ulama kata wal jumhur yashtaritun ay yakhtalifa as-sahabi. Jumhur ulama hadis dia kata kena jadi perselisihan. Makna kata orang lain-lain di kalangan sahabat baru nak jadi syahid. Maka sah juga dengan ini syarat hak jumhur tak. Kenapa? Kerana riwayat hak Imam Al-Bukhari daripada siapa? Daripada Abdullah bin Umar. Ada pun riwayat An-Nasa'i daripada Naufal anak Muawiyah. Bas. Nampak lagi? Itu mana syahid. Saya masa dulu gapo ni ngaji mula-mula. Gapo ni syahid ni? Tak faham. Nampak dah tu? Bahasa dia lah orang ngaji daripada tak faham nak jadi faham tu. Kena sabarlah. Tu kita nak kita nampak rupa kata itulah syahid. Dalam hak ulama hadis dah sebut syahid hak tu tu habis di situ. Mari kita tengok soalan yang keseterusnya. Pakah masa banyak juga dah. Tak apalah, mudah-mudahan kita boleh istifadah. Ma faidatu syawahid wal mutaba'at? Apakah faedahnya syawahid wal mutaba'at? Tidak, syawahid mana gapo, mutaba'at mana gapo. Alhamdulillah, faham dah. Jawab, yanjabiru biha dha'fud dha'if. Makna kata nak mengkuatkan dengan syawahid ataupun mutaba'at gapo? Oleh hadis rawi hak dhaif tu. Ataupun hadis hak dhaif tu nak akad dia naik kena ada syawahid wal mutaba'at. Tapi bila hak dhaif mana ni? Dhaifun yasir. Gapo mana dhaifun yasir? Dhaif yang boleh tolong. Supaya kita jadi ustaz, jadi guru, okay? Anak murid kita periksa, markah ni boleh tolong, hak ni tak boleh tolong. Gitu. Hak ni tak ada, boleh kosong. Apa kita nak tolong lagu mana? Misal kata, boleh 10 markah, kita nak periksa, nak tolong lagu mana? Hak ni boleh 48 markah. Ada 2 dah markah, nak boleh makbul. Wi lah ke dia. Tu boleh yang jabir. Tu nak rupa nak wi nampak. Mathalan, sanada fihi ataupun sanadun fihi rajulun saduq. Sanad itu ada di dalam seorang dalam sanad itulah seorang yang saduq. Saduq ni makna dipercayai juga. Makna dipercayai. Wa taba'ahu saduqun akhar. Dan diiringi, diikuti, dibantu oleh saduq yang lain. Tak apa. Fayartaqi al-hadithu ila sihhah. Maka dia tu seolah kata hadis tu hasan. Nampak tak? Apabila ghalib kat ulama, bukan semua nah, ghalib ulama tadi itu, apabila orang royak tu duduk darajat saduq tu, natijah dia ghalib lah. Ghalib bukan semua, kena periksa banyak lagi. Tapi saya nak royak yang sekali lalu dulu, hadis dia nak duduk darajat hasan. Walaupun ulama ada kecek panjang masalah ni, jangan buat mudah. Akan tetapi, hang mengaji, hang mula-mula, gitulah kita nak sebut winapok. Tak sebut, tak misal langsung ni, kita tak tergambar. Ya tak tergambar. Jangan kita payah. Dalam masalah kita nak mengaji asah mula-mula, tak usah buat payah. Buat payah kita tak faham. Apabila tak faham, tak hasil. Tak tubik. Ngaji apa tahun? Ngaji 5 tahun. Reti apa tak? Ngaji 5 tahun tapi beza boleh fa'in dengan fa'in. Maf'ul bih, tamyiz, hal. Makna kata kita payah doa terhadap dia sampai kaya tak makan dengan akal. Di situ mana tu, kena ngaji 40 tahun, 50 tahun, barulah nak boleh petua. Okeylah. Tetapi kalau orang ngaji reti, ia boleh mengkecikkan masa. Sebab ia ada sistem cara mengaji. Supaya tu. Mengaji supaya akan terang dah.
Dulu nak pergi ke mana-mana, kena berjalan kaki berapa bulan dah kan? Dah gitu. Sekarang lah ni berapa je? Tu cara tatawur dia tak serupa. Orang tak faham tu. Saya rakyat tu orang tak faham. Tapi ashabul hadis balik ke faham belaka. Sebab dia terbuka akal fikir dia tak beku. Nampak tak? Ni cara kita nak faham jadi molek. Maka asal dia tu hasan. Hasan ke apa tu? Hasan li zatihi. Maka fayartaqi hadis ila sihah. Mana? Sahih li ghairihi. Akad naik. Tu cara dia. Wa sanadun fihi rajulun maqbul. Makna dalam sanad tu ada seorang yang makbul. Boleh duk. Boleh duk makbul. Makna katalah mana makbul? Nak lekat 50 gitu. Kama dia syarah. Wa ma'na al-maqbul wa ma'na maqbul 'inda Ibn Hajar. Makna kata makbul di sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar apabila itlaq dalam kitab ni. Tak ada lain lah. Dalam kitab ni. Dalam kitab Taqribit Tahzib. Dalam ni. Perkataan Imam Ibn Hajar. Maka kita nak faham lah. Kata dia tu macam mana ulama faham. Dia kata wa makna makbul 'inda Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan Ibn Hajar Al-Haytami. Bukan. Ibn Hajar apabila itlaq sebut dalam hadis mana Ibnu Hajar Al-Asqalani annahu makbul, dia tu makbul idza tubi'a wa illa falayinul wa illa fallin. Apabila dibantukan, kalau tidak maka dia tak akad darajat. Nak panggil makbul boleh tapi kena ada bantuan, kalau tidak tak. Kalau gitu dia kata taba'ahu makbulun akhar. Makbul juga. Tapi yang waris hadis seumpama makbul yang pertama tu. Fayartaqi hadithuhu ilal hasani li ghairihi. Maka terangkatlah hadis tadi daripada dhaifun yasir kepada hasan li ghairihi. Pada mana? Pada hasan li ghairihi. Hadis orang makbul dhaif. Tapi dhaif yang yasir. Apa makna yasir? Boleh tolong. Boleh akad lagi kalau ada pembantuan-pembantuan. Kalau tidak ada dhaif situ. Tu bolehlah bab-bab fadail a'mal itu, tapi bab nak i'timad tak boleh. Nak gantung masalah pegangan ke masalah hukum hakik ke, tu bahasa panjang di kalangan ulama. Tapi rajih daripada pendapat ulama tak, ia gantung di mana? Di masalah fadail a'mal. Kelebihan amalan tu ada dah suruh dalam syarak. Ada dah dalil yang sah daripada Nabi SAW. Cuma mari tambah kelebihan dia. Orang buat gini, kelebihan ni. Right? Kelebihan ni. Kalau nak buat asah, tak boleh. Tu pembahasan orang ngaji ilmu hadis gitu belaka. Malaikat orang ngaji ilmu batini, nak kecek ilmu hadis, tu yang ikut lain lalu dah. Nampak tu tak? Tu bab lain. Bab lain. Wa idza taba'al maqbula sadukun fayartaqi al-hadithu ila as-sihhah. Dan apabila ikut akan seorang makbul itu oleh saduk. Hadis asal orang rakyat tu makbul. Cuma ikut bantuan tu orang hak saduk. Maka terangkat hadis itu kepada sihhah. Ni jalan dok rakyat. Dalam masalah hadis ni gini cara dia. Nak tahu mai lagu mana? Hak tu baik sanad pada Tirmizi, dalam Nasa'i, dalam Abu Awanah, di dalam Musili, di dalam Bazzar, dalam apa lagi? Bahas. Ya lagu tu. Tapi yo ajar lagu ni semua universiti dalam dunia lah ngaji lagu ni belaka. Malaikat orang tak pernah ngaji lagu ni, dia tak tahu, dia tak biasa nak buat kan. Nampak? Orang kata ada buah tamar Mekah. Ada mana aku dah biasa makan buah tamar jeruk gini. Ya engkah lalu. Dia tak tahu nak buat kan. Sia ke dia. Nampak tu tak? Sia ke dia. Wa aidan idza taba'al maqbula dha'ifun fayartaqi ila al-hasan. Tengok ya tak darajat. Reti dah ni orang hak boleh je reti dah ni. Hadis tu asal orang makbul riwayat. Hadis tu dhaif. Cuma ada pembantuan daripada orang hak saduk. Maaf. Orang hak dhaif. Akak juga hadis tu kepada hasan. Tu nak ayat tak di sisi ulama sunnah kita bukan nak tahu hadis dengan mudah-mudah, tak. Walaupun kita kata hadis dhaif, tak boleh kita nak buat gantung masalah ahkam, masalah pegangan. Memang akan tetapi nak kita tahu hadis semata-mata dak bukan lagu tu.
Ada pun mereka ada dakwa nak belah hadis sangat, hadis ahad satu pun tak ada hujah dengan masalah pegang ni. Ni makna kata menepati hadis Bukhari dan Muslim tentang pegang ni menepati hadis ghairu maqbul. Salah kata tak boleh nak buat gantung. Gitu. Jatuh guling-guling hadis. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Tu kena faham molek tu. Wa idza kanat kullu turuqi biha dha'fun lakinnahu yasir fayanjabiru hadha ad-dha'fu bil mutaba'at wasyawahid. Ni tepat hak kita duk jalan, ulama kita duk jalan lagi ni. Dia katakan no, dan apabila adalah tiap-tiap jalan ni ke apa, jalan ni hadis, dengan jalan ni tu ya ada gapo, adanya orang dhaif, rawi dhaif, akan tetapi dhaif dia yasir, dhaif yang biasa kata bukan teruk. Pas teruk tak teruk, kita kena ngaji. Teruk tak teruk macam mana? Ni kita pergi dulu. Kata tak teruk. Okey. Insya-Allah bab lepas pada ni teruk tak teruk macam mana. Maka hak lagu tu fayan jabir, maka dibantukan ataupun terangkat oleh dimakian itu oleh ini dhaif dengan sebab ada pembantuan dan ada penyaksi dia. Ada penyaksi dan pembantuan, maka terangkatkan hadis tu. Seni dalam masalah apabila kita reti. Nampak tak? Apabila kita reti, alhamdulillah seni. Tu soalan yang ke berapa tu? Soalan yang ke 153. Gaya tengok pula. Turun lagi. InsyaAllah ada lagi masa 154. Hal hunaka min ahli al-ilm man la ya'mal bisyawahidi wal mutaba'at? Soal kata, adakah di sana, di kalangan ulama hadis tu ada tak di sana daripada kalangan ahli ilmu? Mana ahli ilmu daripada kalangan ahli hadis lah. Mereka yang tak berhujah dengan masalah syawahid dan mutaba'at. Penyaksi bagi hadis dan pembantu bagi hadis. Ada ke tak? Jawab. Ada ke tak? Jawabnya jumhur ulama pakai lah. Tapi hak di sini, yang ayat kata adalah. Tengok. Hunaka min ahli ilm, di sana dalam midah hadis tu, daripada ahli ilmu, may yanzur ila al-asanidi istiqlalan. Mereka yang lihat kepada sanad hadis asing gitu. Mana hadis Bukhari, hadis Abu Daud, tak usah selalu gaduh lah riwayat hak lain-lain, tak usah. Hak ia satu hak dia. Istiqlal. Makna kata tak beramal dengan apa? Tak beramal dengan syawahid wal mutaba'at. Ini ada juga ulama jalan lagu ni. Bukan tak ada. Jangan duk gaduh, duk royak kata tak ada ni, ada. Wa yahkum ala kulli isnadin bima yastahiq, dan menghukum dan hukumlah ulama itu di atas tiap-tiap sanad dengan apa yang mustahak. Apabila dapati dalam sanad Abu Daud kata ada dhaif dalam tu, dia kata hukum dhaif. Walaupun ada syawahid mutaba'at, hak tu tak kira. Sebab masalah lain. Dia kata gitu. Ada lagu tu. Fa in kanat hunaka jumlatan min al-asanid fi kulli minha dhaif. Maka jika didapati di sana adanya satu jumlah mana kumpulan tu daripada sanad-sanad, maka pada tiap-tiap daripada sanad itu ada dhaif. Fayahkum bi dha'fiha wala yuqawwiha bi ba'dihha. Maka hukum seorang ulama itu dengan kata lemah sanad tu, dan tidak boleh nak menggagahkan sanad itu dengan setengah yang lain, tak. Makna dia tak pakai bab syawahid wal mutaba'at. Ada pia wa min haula, setengah daripada mereka itu tak pakai tu. Abu Muhammad Ibn Hazmi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Hazmi rahimahullahu ta'ala, dia tak pakai bab syawahid wal mutaba'at. Sebab tu apabila kita pergi tengok dalam kitab Muhalla dia hukum supang saat ni tu. Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaifun jiddan. Hadis ni gini, dia hukum gitu selalu dah. Ulama kita pergi periksa tengok, dia ada syawahid mutaba'at, manhaj dia tak pakai. Jalan dia tak pakai lagu tu. Gitu. Kita tahu dia kan tak apa lah. Kenapa? Orang kita kena tahu. Orang ni perangai lagu ni. Orang ni akhlak lagu ni. Tak apa. Dia tak boleh nak sekat
PA perangai yang mari lagu mana, mari lagu tu orang kita. Hak boleh harap, tak boleh harap sorak kan, tak boleh harap. Nampak dah tu? Wa huwa waridun aidan fi ba'd tasarrufat al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan dia itu datang juga setengah-setengah pada pembahasan bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Terkadang Imam Ahmad begitu juga. Imamul Mubajjal jalan gini juga. Bukan semua tepat-tepat. Adalah sebab-sebab dia tu. Tapi nak lalu pergi dulu kata, ada ulama tak iktibar syawahid wal mutaba'ah dalam masalah hadis. Ada. Illa malaika annal katsira min ahli al-ilmi ya'maluna bisyawahid wal mutaba'at. Malaika bahawa sesungguhnya kebanyakan daripada ahli ilmu jumhur ulama hadis dia itu gunakan syawahid wal mutaba'at. Fayariquna al-hadis, maka terangkatlah hadis itu ila ghayatis sihhah. Akak sampai jadi sihah sah li ghairihi kamasalan idza kathurat turukuhu apabila banyak jalannya dia. Apabila banyak jalannya ya okey. Wa in kana fiha dha'f, sekali pun ada dalam sanad tu, kalau kita nak periksa satu persatu tu, yalah ya ada hak lemah tu. Idza lam yashtadda sababud dha'f, apabila tak jadi bersangat sebab dhaif. Kalau sebab sangat dhaif, tak boleh. Mana pun tak boleh tolong. Hak mana kata tak boleh nak tolong, nanti kita tengok perkataan dia hak tak boleh nak tolong macam mana. Wallahu a'lam pada soalan yang ke-154. Mari kita tengok sikit lagi, ada masa lagi insya-Allah taala. Soalan yang ke-155. Nah, 155. Ma darajatu syaikhaini al-fadilain Ahmad Syakir wa Nasir al-Albani fi tashih al-ahadith min nahiyat at-tasahuli aw at-tashaddud. Apakah darajat dua tok guru yang dimuliai? Darajat hadis tok guru, makna kata apakah darajat dua orang tok guru yang mulia ni, satu Syekh Ahmad Syakir, yang kedua Syekh Albani pada masalah nak mentashihkan hadis. Daripada pihak memudahkan dia tu mempayah. Dua orang Syekh ni dalam masalah dia nak tashihkan hadis, nak ayat hadis ni sahih tu, payah kan mudah. Jadi syarat banyak kata ada, syarat tak banyak, mudah kan payah dalam masalah yang nak kata tu. Mari kita tengok sini. Syekh jawab ni pendapat Syekh Mustafa lah terhadap dua orang Syekh ni. Ada hak Syekh lain kata lagu lain, tapi hak ni kita jalan di atas pendapat Syekh Mustafa. Nampak ada tu? Ada pun hujah Syekh lain, lagu lain pula, tak apalah kita gi turut hujah. Nampak tak tu? Gi turut hujah. Jangan duk pegang kejap tepat tak ada hujah, tak boleh. Kita orang sunnah ni jalan dengan hujah. Ada hujah, pegang. Tak ada apa. Cuma tempat ngaji kita kena lalu. Gi. Sebab tu kena gi mengikut jalannya titi hak ulama kita titi tu, ya tak kita gi. Nampak tu tak? Gi. Apa-apa pandai dah sikit. Boleh nak pilih, tak apa. Tengok pada alasan lah. Tengok pada alasan. Amma Syekh Al-Fadil Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Adapun Syekh Ahmad Syakir ni salah seorang daripada ulama Azhar. Jadi qadi dua negara, Mesir dan Sudan zaman tu. Alim besar dia. Tapi tak dikenal mana dengan sebab dia tu ditutupkan oleh bayangan-bayangan orang yang nak pakainya jalan ni hak tak serupa dengan dia. Kerana dia ni nak akaknya manhaj salaf as-salih dalam masalah pegangi dan dalam masalah usul fiqh yang nak bergantung kepada kitab risalah al-Imam Asy-Syafi'i. Yang amba tahu sekadar ilmu hak kita tahu tu, dialah orang mula-mula waktu baiknya kitab risalah bagi Imam Asy-Syafi'i kepada ummah dengan cara terus terang gini. Mana dia lah hak aqdam. Belum daripada tu saya kata ada lagi hak kita baca dapati tu. Akan tapi hak dia masyhur, tahqiq Ahmad Syakir. Nampak ada tu? Ahmad Syakir ni salah seorang alim besar. Siapa dia? Jumpa muallafat tulis Syekh Ahmad Syakir, taruh tak dalam maktabah kita.
Ya alim ulama kita, pelajar-pelajar tu, ya kena gaduh dengan ilmu-ilmu umpama tu. Tak sedap gaduh hak lain lah, bukan midai kita. Hak midai kita tu, kita kena gaduh sungguh. Hak midai orang lain, tahu-tahu gitu, tak apa. Dah. Nampak? Ya cara ya lagu tu. Nak pergi tek belakang, tak padai dengan umur. Tak ada dengan umur kita. Demi Allah tak padai dengan umur kita. Sebab apa? Seorang nak boleh jadi muliman dengan dengan ilmu satu perkara tadi, pakai umur, pakai masa, pakai tenaga. Bukan makna kata duk gedik kaki tu baik jadi orang alim. Hoi, tak pakai lagu tu. Walaupun nak bakar alim secara mana pun, tak. Dia kena usaha. Tu. Fayajnahu ila tasahul. Maka dia itu yajnah. Apa mana yajnah? Yajnah mana ia cenderung kepada memudahkan pada menghukumkan fil hukmi alal hadis bisihah. Mana syekh tu jadi mudah dalam masalah hukumkan hadis, kata hadis tu sahih. Jalannya syekh tu tak payah. Tak payah di sini makna kata bukan nak kata ikut dia gitu. Tak. Ikut sedak, ikut hawa, tak. Gi dengan alasan, akan tetapi alasan dia ataupun qawaid yang dia letak tadi itu tak ada jadi supaya Imam Bukhari ke, Imam An-Nasai ke, taklah. Jadi dia duduk di pangkat mutasahil, mudah. Nampak dah tu? Papia kata ni, ulama duk ayat bukan hamba ni. Kamu silap kata hamba pula, tak ulama duk ayat ni. Kalau nak kata lagu ni, dia kena periksa semua apa yang yang dituliskan, yang dihukumkan, yang dibuat, tengok oleh Imam Ahmad Syakir. Bukan mudah. Nak ayat kata, ya, bukan mudah. Ulama kata, wassawab, betulnya gini. Payah. Kena berhari-hari. Mata kena tengok buku banyak mana. Kena terbaing dengan buku supaya kita kerja tu. Nak boleh kata wassawab betulnya gini. Bukan duk dia gedik itu. Hangguk-hangguk kepala, betul lah ni. Hukum tu bukan mudah. Hukum tu Wa man sya'u dzalik. Puncanya di makian itu annahu amada ila rijalin. Dia itu gapo nama itu menunjukkan kepada rawi hadis tu, rijal makna rawi hadis, darat alaihim jumlatun hailatun min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali klik kepada pusingan di atas puak-puak rijal tadi itu, puak mana? Iaitu jumlah hailah. Makna kata kumpulan yang banyak. Makna kata kalau banyak orang kata lagu mana, maka dia ambil ya wak gini, saya nak misawi nampak lah, nak win nampak. Masalan buka kitab Tahzibit Tahzib, misal kata. Ni nak win nampak gambar dia ni. Misal Tahzibit Tahzib, ni masalah pening sikit lah. Sebab masalah orang ngaji, kalau awam munas tak payah. Payah sikit nak faham. Tapi kalau ngaji di awal boleh faham. InsyaAllah. Nampak? Boleh faham. Ni masalah orang ngaji. Ni puak orang ngaji sini. InsyaAllah kita ngajar gini pun banyak juga daripada saudara-saudara kita yang suka nak berkongsi dengan majlis kita ni. Akan tetapi masalah ni masalah orang ngaji khusus. Ya puak-puak ya. Supaya kalau maaflah kita misal supaya orang sah pandai dengar suara burung. Kita dengar supaya tapi ahli dia dah ni. Ya gitulah. Terkadang kita tak mana burung ni. Tapi kalau ahli dia tahu. Segitulah. Maaflah sini ni kena panjang lagi. Ni masalah atas ni saya duk royak ni bukan masalah bawah-bawah. Jadi syekh yang kita tengok pada tahzib tu didapati orang ni bila tengok mana banyak di antara hak ni kata mentaadilkan dengan tajrih. Hak ni kata sikah, hak ni kata tak sikah. Hak mana banyak? Dia pilih hak tu. Dia pakai pendapat tu. Ni dalam kitab satu lagi tu adalah bab dia tu dia bahas khusus tentang Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fawathaqahum, maka mereka itu menthiqahkan rijal tadi. Wa min thamma, sebab itulah kata di sanalah sahhaha al-ahadithahum. Dengan sebab itulah dia gantung situ sebab tu ni kata sah hadis. Setengah daripada mereka yang syekh ni mudah dalam masalah mentasahihkan hadis wa min haula, iaitu Ibn Lahiyah. Abdullah Ibn Lahiyah ni salah seorang tokoh ulama besar. Dia ni
Ulama bahasa panjang, ada bahasa, ada bahasa suku hak dia. Bilakah hadis Abdullah ibn Lahiyah dia jadi sahih, bilakah jadi tak sahih? Sebab dia ni maktabah dia terbakar. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Sebab dia tu dhabtul kitabah. Mana hadis dia kena tengok dalam kitab. Tak ada dalam akal fikir dia, dalam arti kata nak ingat supaya orang lain ingat tu, dia tak ingat lagu tu. Dia ada dalam kitab. Ulama pun bagi. Ada orang hak royak hadis melalui akal fikir dia selalu. Dada dia tuik pada dada. Ada orang royak hadis melalui kitab. Maka salah seorang daripada ulama hak royak melalui kitab iaitu Abdullah ibn Lahiyah. Lepas daripada tu Tuhan takdir maktabah dia terbakar. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kitab hadis dia lupuk pergi dengan api tu habis. Orang mari nak mengaji hadis dengan dia sebab orang tahu kata dia ni alim ulama hadis. Lalu dia pun usaha apa yang dia ingat-ingat. Maka lepas dari terbakar kitab dia, hadis dia dibilangkan ulama kata dhaif. Sebab apa? Sebab dia tak ada riwayat daripada kitab. Tu rupa nak win nampak. Nampak tu tak? Tu. Wasyah ibn Hawsyab. Jelas juga. Ni kalau bahasa panjang ni. Wa Abdullah ibn Umar al-Umari. Dan Lais ibn Abi Sulaim. Dan Abdullah bin Salih katib al-Laith. Dan Yazid bin Ibn Abi Ziyad. Dan puak-puak ni kalau kita buka dalam kitab Tahzib, ulama dah bahas panjang. Naik dalam kepada kitab Tahzibul Kamal, panjang bahasa. Tubik 45 pendapat. Tu pembahasa. Maka Syekh Ahmad Syakir ni, dia buat lagu mana nak kita nampak. Dia kata, hak mana lebih banyak di antara dua pihak tu. Hak banyak kita pakai iktimak di atas hak tu. Sebab tu ulama kata, Syekh ni dia pakai jadi mudah sikit dalam masalah nak tasahih. Tak salah ke lagu tu? Tak ada salah. Tapi nak tanya halusi ke tak? Belum lagi. Heran tu? Tu cara dia. Wa haula ar-rajihu min amrihim, mereka semua hak sebut ulama hak sebut hari ni pendapat hak gagah terhadap mereka annahum aqrabu ila dhaf. Mereka itu dekat, bukan dhaif, dekat kepada darajat apa nama lemah. Kalau tidak kena ada mutabaat wa syawahid untuk nak tarikkan darajat mereka naik kepada sahih li zati, sahih li ghairihi ataupun hasan li ghairihi. Tu cara kita, hak ulama kita nak bagi kita faham. Itu nisbah bagi Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Adapun amma Syekhul Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, fahuwa ahsanu halan min hadha. Maka dia itu elok sikit, molek sikit pada ini fi hadzal janib. Pada ini cara masalah nak tasahihkan hadis. Illa anna amalahu la yakhlu min syai'in min dhalik. Yalah, amalan dia mana hukumnya dia tu tidak sunyi daripada apa sebut mari tu juga manusia kita. Okay. Syekh Mustafa sendiri pun ya ada apabila ulama kita mai periksa, ya gitu juga. Ya manusia ni lain daripada kitab Allah Taala gitu. Nampak? Ya ada gitu, ada gini bahasa dia. Sebab tu guru kita kata, tulis hari ni, tulis tu baik mari dah. Esok baca puasa nak tambah pula. Tengok esok lusa puasa nak kurang pula. Ya gitulah. Sebab manusia kita ni hanya sifat dia jadi lemah, tak jadi tak support. Jadi tak sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu dhalik, wajah demikian itu annahu yusahhihul hadis fi kathirin minal ahyan bina'an ala sihhatil isnadi faqat. Wajah demikian itu bahawasanya Syekh itu mentasahihkan hadis pada kebanyakan daripada masa bina di atas sah sanad saja. Kalau sanad sah, Syekh kata sah. Terkadang tak ada tilik kepada matan ilal syaz apa nama. Hak ni pendapat Syekh Mustafa. Tapi pendapat Syekh Huwaini dia kata tak, Syekh Mustafa itu Syekh Syekh Albani ni daqiq dalam masalah mentasahihkan hadis. Kita ada dapat kita. Silsilah ahadits dhaifah wa silsilah ahadits as-sahihah. As-sahihah itulah hak kita dok kecek. Hak dhaifah tu itqan, gagah. Kazalik kita irwaul ghalil. Pada mentakhrij manaris sabil. Pada fiqh Hanbali tu kan? Itu dia. Wala yanzur ila aujih i'lalihi. Ini pendapat Syekh lah. Nanti Syekh tu tak ada lihat, tak ada tilik kepada wajah i'lal dia. Nah, ini makna kata pendapat hak Syekh. Tu. Wa ahyanan yusahhul hadis bi majmu'in turuq. Ya memang.
Terkadang dia Syekh Albani itu mensahihkan hadis dengan banyaknya jalan. Banyaknya jalan masuklah daripada masalah kita ngaji tadi tu, masalah syawahid ulun taba'an tu. Wa kathratiha ma'a shiddati dha'fiha. Ada juga shiddati dha'fiha. Ni Syekh Mustafa kata. Tapi ya kita dok tengok sendiri dengan mata kita. Gitulah makna kata ia kata mari tu pun ia kata dengan alasan. Nampak tu tak? Ia kata dengan alasan. Tapi yang saya tengok mari dengan mata, pernah lepas mata sama ada silsilah ahadits dhaifah ataupun sahihah, tak ada apa yang kata mari ni lah. Maka ini adalah pendapat yang masuk dalam perkataan kata kalamul aqran yutwa wala yurwa. Sama-sama ahli hadis. So umpama Yahya bin Ma'in kreti Imam Syafi'i. Yahya ibn Ma'in, Abu Zakaria, kreti Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i ini dhaif dalam masalah hadis. Asal dia. Nampak tak tu? Kita pernah dengar tak pendapat tu? Nak ayat kata, kalau kita nak pakai pendapat Yahya bin Ma'in, mana Imam Syafi'i dhaif? Tapi ulama lain tengok kata, hak Yahya kata ni bina di atas alasan ke apa? Situ pula. Masalah ilmu. Nampak tu tak? Adalah Syekh Umari, Kautsari, banyak lagi daripada pendapat-pendapat. Nampak? Tu nak kita faham. Tak usah ta'assub lah masalah ni. Nampak? Tak ada kena ta'assub ke apa. Benda hak boleh kita terima. Ni lah ilmu. Bukan ada beku gitu. Bukan. Kalau tok guru ama tak ada rakyat, dak. Saya pernah kecek dengan orang yang besing bukan ashabil hadis. Dia baca ayat Quran, dia kata, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'un alim. Kita kata tak ada qiraat wa huwas sami'un alim. Tak boleh. Tok guru kita baca lagu ni, kita ambil pada dhabit tok guru lagu ni. Kalau keluar tu baik pada dhabit tok guru, tak masuk syurga. Ya Allah. Alih buat gitu, kita bukan lagu tu. Nampak tu tak? Kita bukan lagu tu. Wa huwas sami'ul basir, wa huwas sami'ul basir. Tok guru kata wa huwas sami'un alim. Weh tu baik tu. Tu kena raya atas hak ni wa huwas sami'ul basir. Tengoklah dalam Quran lah mana tu. Nampak tu tak? Itulah. Nawi kita faham. Soalan sikit lagi. 1, 2, 3, 4. Soalan yang kelima insya-Allah. 156. Ma hukmu hadis kullu man qila fih. Apakah hukum hadis tiap-tiap mereka yang dikatakan pada ini dengan ini perkataan? Makna kata seorang rawi kalau dikatakan dengan apa? Kalau dikatakan dengan ini pendapat ataupun ini perkataan daripada seorang ulama yang nak periksa akan orang tu hak nak riwayat hadis mari tu, hadis dia duduk darjat mana? Tengok. Ada orang kata seorang tu Muhammad, orang ni syekh. Muhammad, orang ni salih. Ini panggil perkataan jarh wa ta'dil ni. Kita orang ngaji hadis kena reti. Fulan ada dalam Takrib at-Tahzib Ibn Hajar. Fulan syekh. Fulan salih. Yu'tabaru bihadithihi. Fulan salihun yu'tabaru bihadithihi. Tu kata gitu. Seorang ni orang molek, diwak kira dengan hadis dia. Satu lagi, yuktab hadithuhu. Hadis dia ditulis. Seorang lagi, layyinul hadis. Orang ni hadis dia lemah sikit. Rengeh sikit. Gitu. Orang ni mastur. Mana kata tertutup orang ni. Orang ni majhulul hal. Majhulul hal. Keadaan dia tidak diketahui. Muqaribul hadis. Muqaribul hadis. Makna kata perkataan. Sama ada tu, sama ada ni hak kita dengar saat ni. Semua tu. Orang hak kena kata dengan ini perkataan ni. Kalau ulama kata terhadap dia. Hadis nak tubik darajat mana? Jawab. Kullu ha'ula hadithuhum yasluhu fi syawahidi wal mutaba'at. Makna kata semua orang rawi yang dikena kata dengan itu pendapat tu oleh ulama jarh wa ta'dil. Hadis dia itu yasluh. Apa makna yasluh? Eloknya bahasa kita. Mana boleh buat pakai di mana? Di masalah syawahid wal mutaba'at. Syawahid wal mutaba'at.
untuk nak gagahkan sahaja. Faham dah tu? Kalau nak buat asah, boleh. Ni boleh banyak dah kita ngaji ni. Oh, nampak tu tak? Payah dah tu nak boleh dengar lagu ni. Gapo nama tahu? Syekh. Gapo nama tahu? Mastur. Oh, ya orang tua tak pernah lagu ayat. Ayalah tu ya. Orang tempat kita ni lama lagi lah. Tak ngaji ya. Ngaji. InsyaAllah boleh tahu lah. Nampak dah tu? Cuba tubik tengok langit. Ya nampak lah. Soalan yang terakhir. Akhirnya ni insyaAllah. Soalan 157. Hal haulai alladhi ya'ti dhikruhum yasluhuna fi syawahidi awil mutaba'at? Adakah mereka yang datang sebut mereka sepatut kita nak buat syahid wal mutaba'at? Nak buat jadi tempat bajilah kita kata. Nak buat pembantuan. Nak buat jadi saksi. Orang biasa mana? Yang pertama, kadzab, pendusta. Yang kedua, dha'ifun jiddan. Fulan, dha'ifun jiddan. Fulan, kadzab. Fulan, matruk. Ditinggalkan. Fulan, wahin, lemah. Fulan, wadda', wahdih dusta. Fulan, muttaham bil wadda'i. Muttaham bil wadda'i, makna gana? Orang ni dituduh, dikena kata oleh ulama kata, ada juga ciri-ciri dia buat hadis palsu. Sama nak dar dengan wadda' tu, tapi muttaham bil wadda' ni bawah sikit. Kalau orang kena kata dengan itu perkataan, ulama hukum di atas diri dia dengan ini perkataan, mana? Jawab, la yasluhu hadithu haula syahidan li ghairihi wala mutabi'. Makna kata tak selayak hadis dia ni puak ni nak jadi saksi bagi yang lain ataupun nak jadi mutabi', tak leh belakang. Tak boleh buat kira tak situ, tak ada pakai agak apa. Ni orang tapih siap dah. Nampak? Bukan mana ilmu hadis ni kata dengan gamuk-gamuk, seka-seka, supaya orang batiniyah, orang duk dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap tu bukan. Wallahi bukan hak tu. Nampak tu tak? Yang ngaji gini. Itulah sedikit daripada pengajian kita pada malam ini. Kita akan masuk soalan yang ke-158 pada hisah yang lagi akan datang. Kaifa yumkin tamyizu bainar ruwah fi halati tashabuh asma'uhum. Makna kata tashabaha asma'uhum. Bagaimana kita nak buat beza di antara rawi-rawi dalam keadaan dia itu jadi kelang kabut. Jadi tak jelas, tak cerah nama-nama mereka. Nak pilih lagu mana? Bak dia insya-Allah. Ya dalam kitab ni yang merangkungi juga cukup jugalah insya-Allah taala. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bukakan mata hati kita. Boleh kita fahamkan ilmu ini melalui kitab-kitab yang dituliskan oleh alim ulama kita, dan sama-sama kita akak doa kepada Tuhan ni supaya Tuhan akak bala takwa daripada kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita terlupalah sebab ngaji kita kepada saudara-saudara kita yang muslim, dan sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas jalan ni hak yang baik, iaitu sokong pengajian kita, majlis kita, dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda, supaya kita itu boleh berjaya di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.